Yang berbahagia pengurusi surau Mukhlisin, Ustaz Waziri kan? Ke Ustaz? Ustaz Waziri dia aktif bertazkirah. Dan juga seterusnya yang dihormati, dikasihi para imam, Bilal, AJK dan juga pegawai surau Mukhlisin, jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya mari kita sama-sama memanjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang, keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir malam ini solat Isyak secara berjemaah, bertarawih. Seterusnya kita akan solat witir nanti insya-Allah. Alhamdulillah kita masih lagi berada di bulan Ramadan, diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi peluang untuk meraih dengan jumlah yang sangat besar pahala, ganjaran, diskaun dan sebagainya. Begitu banyak sekali. Berbanding dengan ada beberapa kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tak lagi berpeluang. Mereka dijemput terlebih awal daripada kita. Tempat saya pun semalam ada seorang aksiden meninggal dunia, muda lagi. Itulah kita ni, sebab tu kita kena banyak bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam ini. Baik, tajuk yang diberikan kepada saya itqun minan nar, iaitu pembebasan daripada api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diiktiraf sebagai hadis yang dhaif, iaitu syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan ini awalnya rahmah, iaitu kasih sayang, kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengurniakan kepada kita kasih sayang. Pertengahannya iaitu 10 hari, atau hari yang ke-20, 10 hari yang pertengahannya iaitu maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari yang terakhir itqun minan nar, iaitu pembebasan daripada api neraka. Hadis ini diiktiraf sebagai hadis yang dhaif. Walau bagaimanapun dia boleh dijadikan kelebihan dalam beramal. Untuk jadi sebagai dalil tak bolehlah. Jadi nak membahaskan tentang itqun minan nar, iaitu pembebasan daripada api neraka. Tak boleh kita tak boleh lari daripada dua perkara yang awal. Pertama, kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kepada kita bulan Ramadan. Ramadan al-Mubarak, Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Ramadan ini spesial kenapa? Kerana dialah antaranya satu-satu bulan yang disebut dalam Al-Quran. Bulan lain tak ada. Tak disebut Januari, Februari tak ada. Oh, itu bulan Mesir silap. Apa? Bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal sampai akhirlah. Kata Rashid kan. Jadi bulan lain tak disebut dalam Quran. Spesialnya bulan Ramadan. Itu nak menunjukkan keberkatan Ramadan. Antara lain lagi kelebihan Ramadan, dalam bulan itulah diturunkan Al-Quran. Saya rasa memang dah ada dalam ceramah yang sebelum ni tentang nuzul Quran dan sebagainya lah. Kerahmatan, kita diberi penuh kerahmatan. Kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang Allah kepada kita, hamba-Nya. Tapi sayang kita yang lupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keampunan. Bila dah berkasih sayang, Allah beri kita kesempurnaan, Allah beri kita segala-galanya pada bulan Ramadan ini, dan kita ambil peluang untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu keampunan Allah terbuka luas pada bulan Ramadan. Sebab tu kita kena banyak memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan huraikan lagi lah, lebih kuat sikit lagi. Dan yang ketiga,
rentetan daripada benda itu, maka kita pun insya-Allah dibebaskan daripada api neraka, insya-Allah. Tak jauh lah kita ya. Nama pun santai-santai. Tapi saya tengok semua serius, campur mengantuk. Ya. Perut tak jaga makan. Masuk tadi pun ya, ditawarkan apa durian apa ni apa. Ya, durian. Saya buat naik ke atas berbau durian satu surau. Ya, tak boleh. Jadi pembebasan api neraka ini, kenapa kita dibebaskan oleh api neraka di hujung Ramadan ini? Antara asbabnya kita boleh pecahkan kepada 3 lah. Saya pecahkan kepada 3 lah. Tiga poin penting. Ya. Yang pertama, kerana di bulan Ramadan ini kita banyak melakukan amal ibadah. Amal ibadah, nak meraih banyak ganjaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa solat berjemaah, alhamdulillah. Walaupun bilangan terhad, ya, saya tengok kat surau ni ya. Itulah ya. Maknanya kita besarkan lagi lah surau ni. Cari dana lagi, besarkan lagi. Ya, jumlah nak masuk terhad sangat. Terlampau limited edition. Saya dengar ramai yang juga yang tak boleh masuk. Kecewa. Ya, boleh besarkan lagi ni. Jadi sembahyang Jumaat bulan Ramadan ini sedekahlah banyak. Tadi tabung pun dan lagu tadi tu, bagilah. Ya. Saya pun lupa bawa 1,000, tak apalah. Jadi solat fardu. Solat fardu solat yang terbaik. Ya, secara berjemaah. Lepas tu kita kena buat dengan ada ilmu. Buat dengan ada ilmu. Contoh, ya, untuk menjadi yang terbaik, kita nak pahala berjemaah itu dapat perfect, sempurna, 27 kali ganda. Ya, 27 darajah. Antaranya berwudu dengan cara yang terbaik. Ya. Dan lepas berwudu cara yang baik, kita solat dengan cara yang terbaik, kena ikut imam dengan cara yang terbaik. Ikut imam. Wa idza kabbara fakabbiru. Sekiranya imam dah bertakbir, barulah kita bertakbir. Jangan kita kejar imam. Ini kita kejar imam. Imam laju, kita kejar imam. Yang ni luput pahala berjemaah. Ya. Kita kena ikut imam. Maksudnya apa? Bila imam dah melakukan sesuatu perbuatan rukun, dah sempurna, baru kita ikut apa imam buat. Baru dapat pahala sempurna berjemaah. Yang kita kejar imam. Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Serentak dengan imam. Kita kejar imam. Ya, imam i'tidal, kita pun imam sami Allah, kita pun dah sekali follow. Imam sujud, kita pun itu bukan cara ikut yang betul. Itu luput fadilat berjemaah. Pahala berjemaah tak ada. Apatah lagi kalau kita mendahului imam, lagilah dihukumkan sebagai makruh oleh ulama. Lagi hilang pahala berjemaah. Ya, sebab itu imam dah melaksanakan sesuatu rukun, baru kita ikut. Nak tahu imam dah sempurna atau tidak rukun, pertama nampak. Imam dah nampak rukuk, maknanya kita pun betul lah rukuk. Cara yang kedua, kalau tak nampak, dengar. Iaitu imam takbir. Imam dah habis takbir, baru kita Allahu Akbar. Bila imam dah bar tu maksudnya apa? Maksudnya imam dah sempurna kedudukan rukunnya. Kita pun Allahu Akbar. Allahu Akbar, kita pun barulah Allahu Akbar. Jangan imam Allah, kita pun Allah sekali. Yang tu luput pahala berjemaah. Sembahyang sah, sembahyang sah, tapi luput pahala berjemaah, hilang pahala berjemaah. Jadi kita solat dengan cara yang terbaik. Bulan Ramadan ini, jangan kejar imam. Jangan kejar imam. Anda kata imam laju baca zikir-zikirnya, tapi imam pun kena jagalah ya untuk zikir, rukun-rukun zikir ni.
Zikir bukan rukun, ya, zikir sunat. Ya, zikir-zikir untuk rukun, rukuk, sujud, yang tidak sebagainya itu memang laju tak ada masalah. Ya, sebab yang ni makmum pun sekiranya imam laju ketika berzikir, kita pun laju jugalah. Kalau boleh sempurna 3 kali, kita buat 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal. Kalau boleh buat, boleh buat. Tak boleh buat, kita buat sekali. Setakat yang mampulah. Kalau sempat dua lah. Sama juga bila kita duduk antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni, sampai situ je imam dah Allahu akbar. Kita terus follow Allahu akbar. Sebab itu sunat. Yang lebih utamanya ialah ikut perbuatan imam. Jangan pula imam laju, kita sibuk nak menghabiskan zikir kita. Jangan. Ya, takut ketinggalan 2 rukun. Ya, jadi kita kena yang tu kita kena. Tapi bila Fatihah, bab Fatihah ni kena jaga sikitlah. Imam kena ada gap sikit masa. Ini tu terbaiklah biar makmum dapat menyelesaikan Fatihah bacaan sederhana dengan sempurna. Ya. Ini segi ibadah, segi solat. Sama juga segi berpuasa, nak mencari yang terbaik supaya apa? Kita dibebaskan daripada api neraka berpuasa. Kita nak yang terbaik. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban nughfira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Itu cari yang berpuasa yang terbaik. Puasa yang terbaik macam mana? Ya, kita nak supaya kita ni mengelak daripada neraka Allah ni, yang terbaik antaranya jaga mulut lidah kita. Ini memang biasa. Ya, lidah kita, mulut kita ni kalau bab dosa bercakap ni memang biasalah. Ya. Jadi kita kena jaga lidah kita ni. Malam Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada qaulaz zur. Sesiapa yang tidak meninggalkan berkata bohong, berkata dusta. Ya, walaisa lil maka walaisa lillahi, maka Allah tidak akan pandang. Walaisa lillahi ayyada'a, pandang, ya, Allah tidak akan pandang dia meninggalkan ta'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan makan dan juga minumnya kalau dia berdusta. Maknanya Allah tak tengok pun puasa dia tu kalau dia berdusta, tak ada nilai langsung. Ni berdusta. Ataupun juga ulama tafsirkan dengan mengumpat. Sebab itu semua dosa-dosa besar daripada mulut, daripada lidah. Kena jaga. Mencarut, cakap lucah. Bulan puasa masih lagi mengekalkan trend yang sama. Ya, cakap yang sia-sia, yang boleh menghilangkan pahala puasa. Bunyi simple je. Ya kan? Tapi kita dah biasa beramal dengannya, kita tak sedar benda tu benda yang lara. Contoh, kita kata apa? Aku nak mencarut kat sini, kata boleh pula seorang. Lucah, apa ni, bodoh, bangang, bahlul, tu semua tu benda-benda yang lara semua tu. Patutnya bulan puasa tak ada keluar benda tu. Saya sebut contoh. Jangan pula saya kata tu pula, contoh. Kan kita bisa bercakap kan, bodoh betul lah ustaz. Tak boleh. Ya, kita kena jaga. Cakap biar elok. Marah macam mana pun, cerdik betul lah kau. Ya, anak bertuah ni. Ya. Kita bercakap benda yang baik-baik. Nak jaga pahala puasa kita ni biar terbaik. Biar dengannya kita dapat menghindarkan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima oleh Allah. Mulut menjaga. Di samping mulut, sekarang ni benda yang senang ni, teks ni. Macam lama dah macam tahu. Pun tak habis ni. Tak sedar. Ni teks, kita message ni. Kita share benda yang kita tak pasti benar atau tidak sah dari ini. Memang dah banyak kali dia beritahu. Bulan puasa ni henti-hentikanlah. Stoplah, kita tak pasti, jangan share. Dah pasti baru kita share. Pastikan apa yang kita share, apa yang kita type itu benda yang betul sahih. Kemudian lagi jaga mata. Benda yang simple benda yang simple yang kita biasa buat. Mata melihat benda-benda yang haram, melihat aurat orang, kan? Itu menjaga. Mudah sangat sekarang ni nak tengok aurat. Masya Allah.
Berbuka puasa pun sempat lagi. Ya. Buka puasa dekat hotel mewah. Satu hal juga, perut tak jaga. Ya, perut Allah rehatkan untuk kita jadi lebih sihat bila berpuasa. Bila berbuka, masya-Allah, makanan bertambun. Lepas tu punya dah nak tarawih berat. Ya, yang bercakap pun sama bukan 5 juga. Ya. Cubalah kita ubahlah sikap kita. Berbuka puasa di hotel, lamalah yang buka tu bercampur, ada yang non-muslim, ada yang sebagainya. Non-muslim pun lebih peluang sekali untuk merasai kemeriahan makanan lauk-pauk yang ada. Mewah buka kat hotel. Kalau yang 5 star tu kan 130 lebih, 140 lebih sekali buka. Mewah makanan, beratus makanan, menu. Ya. Dalam macam tu pula ada pula awet cun yang buka sekali. Masya-Allah. Jangan mata. Kan? Islam kita, sesama Islam kita, tapi itulah pakai skirt, tak tutup aurat. Ya. Ustaz pun berbuka puasa pakai kepiah. Tapi dalam masa yang sama pun mata jeling juga. Kan? Sebab tak tengok rugi. Astagfirullahalazim. Ya, jadi kurus pada puasa. Jadi kena jaga mata kita tu. Dan jugalah banyak lagi lah benda-benda yang lain. Yang kedua kena jaga. Yang kedua, untuk pembebasan daripada api neraka ini, kita kena tinggalkan apa yang Allah larang. Dengan tinggalkanlah. Tadi pun saya dah masukkan sikit tadi lah. Sebab saya tengok masa pun dah menghampiri ya, ke puncaknya. Betul je ya? Tak perasan kan? Sembang santai. Tiba-tiba je sampai masa dah. Kan? Yang bercakap tak terasa sebab dia bercakap. Yang berdengar ni, ya, mula-mula 5 minit pertama tengok muka ustaz. Tengok muka ustaz, 3 muka. Muka pertama muka ustaz. 10 minit yang kedua tengok jam. Muka jam, lambat lagi. 5 minit yang terakhir tengok muka pintu. Aku belah lah. Tapi tadi pun dah dinasihatkan kita biar solat bersama dengan imam sampai ke akhirnya, insya-Allah. Ya. Dan yang ketiga, berdoa. Ya, berdoa. Kenapa doa kita mustajab ketika kita berpuasa di bulan Ramadan khususnya? Doa kita mustajab. Ya. Jadi doa kita antara yang masyhur, doa yang biasa dibaca itulah oleh imam. Ya. Allahumma inna apa dia? Antara 4 rakaat tu, nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya, sesungguhnya kami memohon keridhaan-Mu. Ya, kami mohon ya Allah keridhaan-Mu, wal jannah, dan juga kami mohon syurga-Mu ya Allah. Wa na'udzubika, dan kami berlindung dengan-Mu daripada sakhatika, daripada kemurkaan-Mu, wan nar, dan juga neraka-Mu. Ya, kita berlindung daripada kemurkaan Allah dan juga neraka Allah. Ini doa yang biasa dibaca setiap kali solat tarawih. Kita memohon perlindungan Allah daripada api neraka. Ini juga adalah penyebab ya, kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala daripada neraka Allah, khususnya ketika di bulan Ramadan ini. Dan doa yang seterusnya iaitu yang diajar oleh Sayyidatina Aisyah, ya, Rasulullah ajar kepada Sayyidatina Aisyah, iaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ni suka mengampunkan, ya, suka memberi pengampunan. Ya, maka oleh itu ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kami. Secara umumnya lah ya, doa tersebut. Jadi kita pun buatlah yang terbaik untuk bulan Ramadan ini, insya-Allah. Ya, buat apa yang Allah suruh dengan cara yang terbaik. Nak tahu cara yang terbaik, belajar, menuntutlah. Ya, kita banyak tazkirah, kita banyak kuliah-kuliah agama sebagainya, kita belajar. Yang kedua, tinggalkan apa yang Allah larang. Ini juga kena belajar. Ya, yang ketiga, perbanyakkanlah kita berdoa. Cari doa-doa yang besar. Tadi imam baca cantik doa.
Ya, dia baca translation. Dan sama ni Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin wa li salati hafizin wa li zakati fa'in wa li ma'inaka zalimin. Yang belakang makmum amin. Makna dah tahu. Nah, tadi imam baca dengan maknanya sekali. Terbaik. Kita faham pasal rupa-rupanya doa yang panjang tu, itu dia. Walaupun imam potong separuh, tapi tak apalah. Ya? Cantik, terbaik, alhamdulillah. Boleh terus dikekalkan. Ya? Imam doa selepas solat sunat tarawih. Dan tadi pun saya dengar selawat pun terbaiklah, sebab memang ada orang share video tu kan. Ya? Selawat yang betul, ya. Sallallahu wasallama alaihi. Bukannya wasallim, bukannya wasallam, tetapi wasallama alaihi. Dah selawat yang betul, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan dapatlah manfaat. Ya, itulah dia antara penyebab kenapa kita, ya, di bulan Ramadan ini, di 10 yang akhir ini, ya, itqun minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Itu asbab dia. Ya, dan yang asbab yang paling besar lagi, satu last one, iaitu Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Taharrau Lailatul Qadri. Ya, carilah, rebutlah ataupun taharrau, kejarlah, ya, malam Lailatul Qadar pada 10 akhir malam Ramadan, insya-Allah. Itu sajalah untuk kali ini. Mudah-mudahan dipertemukan lagi pada masa akan datang. Itulah kemampuan saya, ya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.